Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma a'inna ala adai faridatis siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wal a'malis salihah waj'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma amin amin amin. Rabbi zidna ilma wa faqihna fid din. Rabbi zidna ilma wa faqihna fid din. Rabbi zidna ilma wa faqihna fid din. Alhamdulillah, saudara sidang penonton dan sidang pendengar peminat radio Ta'awun, Ta'awun TV, Facebook, YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, ibu bapa yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah limpah kurnia rahmat dan nikmat dari Allah ke atas kita, hidayah dan taufik, riayah dan inayah Allah kepada kita, dapat kita berada lagi sampai kepada hari ini ibu bapa. Hari ini hari Jumaat, hari yang ke-11 Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita dapat menunaikan ibadat siyam dengan sempurna, ibadat qiyam dengan sempurna, ibadat tilawatul Quran dan lain-lain ibadat lagi. Mudah-mudahan semua itu dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan memasuki malam yang ke-11 dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita nak dengar pada malam ini iaitu ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam juzuk yang ke-11 insya-Allah taala. Oleh itu ibu bapa dikasihi sekalian, gapo gatik yang kita dapat geti, dapat tahu ayat-ayat Allah yang ada di dalam juzuk sebelah, saya nak usaha dengan sedaya upaya saya mari nak goyak kepada ibu bapa semua. Walaupun tak boleh goyak semua, kita goyak hak kita boleh goyak insya-Allah taala. Juzuk yang ke-11 ibu bapa dikasihi sekalian mempunyai 3 surah. Juzuk yang ke-11 mempunyai 3 surah ibu bapa. Satu, beberapa ayat yang tinggal lagi di dalam surah At-Taubah. Dan yang kedua, surah Yunus. Dalam juzuk yang ke-11 ni, sebuah surah Yunus ni Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam juzuk yang ke-11, satu surah penuh. Dan akhir-akhir juzuk yang ke-11 tu diakhiri dengan 5 ayat daripada surah Hud. Inilah dia 3 surah yang terkandung di dalam juzuk yang ke-11. Sebahagian dari surah Taubah dan sebuah surah Yunus dengan dia kamil dengan sempurna. Semua surah Yunus disebut dalam juzuk yang ke-11 dan 5 ayat awal di dalam surah Hud. Maka ayat-ayat yang di dalam surah At-Taubah ni, yang mana kita akan mula juzuk yang sebelah ni, mulai dari ayat 93 ibu bapa dan kasih sekalian sehingga ayat 129. Kita semua tahu katanya surah At-Taubah ada sebanyaknya 129 ayat. Dalam juzuk yang sebelah ni kita akan mula ayat-ayat surah At-Taubah ayat 93.
kita akan dengar ayat apa dia, ayat-ayat surah Taubah dalam rakaat yang pertama malam ni insya-Allah. Mulai dari ayat 93 sehingga ayat 110. Gapo ratik yang kita dapat tahu ibu bapa? Ambil daripada ayat 93 sehingga ayat 98 ni. Allah nak cerita tentang perihal ataupun keadaan orang munafik. Yang mana orang munafik ni tak suka taat kepada Rasul, tak suka ikut ajaran Rasul. Jadi tabiat orang munafik ni dia pasang tabiat dia pasang nak berlawan sokmo. Pasang nak akah sokmo. Kalau Rasulullah katakan ni dia nak pergi kiri. Kalau Rasulullah kata pergi depan dia nak pergi belakang. Kalau Rasulullah tunjuk ke atas dia nak tunjuk ke bawah. Itu perangannya. Maka dengan dia suka berlawan dengan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, jadi sering kali dia ni nak minta uzur sokmo lah tentang urusan yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia keadaan dia suka berlawan dengan Nabi itu, lepas tu dia minta izin sokmo dalam urusan penting, maka dia nak buat lagu mana nak wi Nabi tu, nak wi orang mukmin tu berasa harap hati ke dia, maka seringkali mereka itu nak guna satu alat iaitu behis supah lalu nak wi Nabi tu percaya kepada dia. Maka benar-benar lah ni Allah SWT goyak perangai orang munafik di dalam awal-awal juzuk yang ke-11 yang terkandung di dalam surah At-Taubah. Maka di antara orang-orang yang paling kuat jadi munafik ni mengikut ayat Allah. Allah goyak katanya al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Jadi kalau masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang masyarakat di keliling kelala Nabi adalah masyarakat orang Arab. Sebab bumi jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab tu memang orang Arab lah berada berada dalam Madinah, di keliling Madinah, di Mekah orang Arab belaka. Maka dari kalangan orang Arab ni, siapakah yang paling teruk, yang paling pekatnya jadi munafik? Allah kaya kata al-a'rab. Al-a'rab ni iaitu Arab Badui, Arab kampung. Jadi kalau nak kena atas kita wallahu a'lam lah ibu bapa. Ni katanya di antara orang kampung dengan orang bandar ni, maka kalau kita nak buat kias, nak buat banding dengan ayat-ayat Allah ni, iaitu orang kampung ni dia lebih nak jadi munafik daripada orang-orang bandar. Tuhan iyazubillahi min zalik. Walaupun sebahagian daripada orang Badawi, orang kampung tu ada yang beriman dengan Allah, ada yang beriman dengan hari akhirat. Dan menjadikan perkara itu untuk nak menghampiri diri. Apa yang mereka infak untuk nak menghampiri diri dengan Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagiannya. Tapi kebanyakannya hak yang paling teruk, yang paling kuat jadi munafik ni terdiri daripada Arab-Arab Badawi lah. Ini di antara ayat yang kita nak dengar. Maka selepas pada tu, orang yang tak jadi munafik, orang yang iman dia tulen, orang yang iman dia bersih sungguh, orang yang cincai kepada Islam, kepada Rasulullah sungguh ni, orang siapa dia? Tuhan goyak dalam surah At-Taubah juga ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang yang iman mereka sempurna sungguh, hati mereka suci bersih sungguh terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW, terhadap sama-sama orang mukmin. Siapa dia? Tuhan puji, iaitu mereka itu was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal menerima Islam, orang yang berlomba-lomba dari minit pertama untuk menerima Islam. Siapa dia mereka itu? Minal muhajirin wal ansar, iaitu dari kaum muhajirin yang berada di Mekah, lepas tu sanggup berhijrah pergi kepada Madinah. Wal ansar, dan orang-orang Madinah yang sanggup gerbe harta benda mereka untuk nak tolong kepada kaum muhajirin. Pak kita duk rana, alhamdulillah Tuhan sebut juga orang yang ketiga, orang yang iman dia tulen, iaitunya walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang ikut jejak langkah kaum muhajirin dan kaum ansar bi ihsan, dengan baik. Maka kalaulah kita nak jadi seperti muhajirin, kalaulah kita nak jadi seperti ansar, kita hendaklah kita ikuti jejak langkah mereka ini. Barulah Tuhan Raya kata kerana radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meredai mereka dan mereka juga meredai Allah. Saling menyaling pumcai gimari. Tengok, orang mukmin sebenar ni, Allah pumcai terhadap diri dia dan mereka juga pumcai terhadap Allah. Cukup puas hati yang dia ada Allah selaku Rabbah. Cukup puas hati yang mereka ada Rasul sebagai yang ada Muhammad sebagai Rasul. Mereka sangat-sangat puas hati yang ada Al-Quran sebagai dustur, sebagai tamanul hidup. Mereka sangat-sangat puas hati yang ada Al-Islam sebagai agama. Tu dia. Maka tadi Allah Subhanahu Wa Taala goyak cerita, katanya orang yang paling kuat, yang paling ketat, yang paling pekat jadi munafik ni orang Arab Badawi. Dan sebahagian Arab Badawi ada yang berimeh. Kalau gitu orang bandar, lagu mana orang bandar? Orang bandar tu goyak pula katanya wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Sebahagian daripada mereka yang ada di keliling kamu daripada Arab-Arab Badawi itu jadi munafik, saya kata. Dan sebahagian ahli Madinah. Ni orang bandar. Orang bandar bukan kata tak geti nak jadi munafik. Geti juga nak jadi munafik. Tuhan Raya kata wa min ahlil Madinah, dan sebahagian daripada penduduk Madinah itu maradu 'alan nifaq. Mereka ni sangat-sangat teruk, sangat-sangat pekak berada di atas sifat munafik, kemunafikan. Wal iyazu billahi min zalik. Lepas tu Tuhan Raya kata la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu Muhammad tak dapat tahu, kata piyo siapa ratik nak jadi munafik. Tapi kami tahu. Kami tahu siapa jadi munafik. Kami sini Allah lah. Tu dia. Apa dia? Sanu'adzibuhum marratain. Ingat molek. Orang yang jadi munafik ni Tuhan Raya kata Tuhan akan mengazabkan mereka 2 kali. 2 kali Tuhan akan mengazabkan mereka. Teruklah. Jadi dia panggil 2 kali ganda. Kalau Allah SWT nak mengazabkan orang kafir 1 kali, bagi orang munafik ni Tuhan nak mengazabkan 2 kali. Kemudian mereka itu akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar, iaitu neraka. Wal iyazubillahi min dzalik. Dan sebahagian manusia pula yang bukan munafik tapi panggil email muh. Orang yang email muh ni, buat apa nak kasih sekalian, Tuhan royak juga dalam surah At-Taubah
iaitunya orang yang wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dan yang laginya ada yang mengaku tentang kesalahan mereka. Dia yomrap, dia mengaku kata dia buat dosa, dia buat salah. Yang mana mereka ini dia biasanya khalatu amalan salihah, jadi capulah wa akhara sayyi'a, capu di antara amalan soleh dengan amalan tak baik. Allah, kita banyak sekali lagu ni, tiada ada ibu bapa. Kita ni boleh jadinya masuk dalam ayat ni kita ni. Nak kita mengaku ya, katanya kita buat salah gapo, kita buat dosa gapo. Dan campur aduk kita di antara buat baik dengan buat tak baik. Muju Allah bagi ayat dia katanya asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah beri taubat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah nak menerima taubat mereka. Tu betul lah orang panggil. Pentingnya nak kita sedar, nak kita tahu kata kita ni orang tak molek. Tu mengaku salah. Kemudian ibu bapa dia kasih sekalian, dengan sebab kita ni suka duk campur aduk di antara amalan baik dengan amalan tak baik ni lah, maka cara nak kita tu jadi bersih, nak suci, sabit tulah selepas pada ayat tu Tuhan bagi ayatnya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Marinya ayat suruh ambil harta-harta mereka supaya jadi sedekah. Sedekah sini sama ada sedekah wajib maupun sedekah sunat. Sebab itulah orang panggil inilah tujuan yang Islam dia mengadakan sistem zakat dan sistem sedekah sunat. Tujuannya tak lain tak bukan iaitunya untuk nak tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk nak menyucikan harta kita, nak menyucikan tubuh badan kita, wa tuzakkihim biha, dan nak menyucikan hati-hati kita. Ni apa jalan keluar yang lebih betul, lebih kena bagi orang-orang yang amalan dia ni campur aduk di antara amalan baik dengan amalan tak baik. Kita nak kita ni terlepas daripada amalan-amalan jahat tadi tu, amalan-amalan tak baik ni. Sebab itulah kita ada banyak mana, jangan kita duk rodok kita sore, jangan kita duk rodok masuk dalam perut kita saja, masuk dalam perut anak keluarga kita saja. Kita kena uwi kepada demo ratik. Hak kita uwi kepada demo tu lah, sama ada berbentuk zakat wajib ataupun sedekah sunat, hak tu lah hak nak beri faedah kepada kita, hak nak beri guna kepada kita. Tidak mak yang period kepada kita. Sebab harta kita yang kita buat tubik tadi, yang kita keluar zakat tadi, yang kita beri sedekah sunat tadi, harta itulah yang dapat diri kita tu jadi suci, hati kita jadi bersih, dan bawa kepada pemikiran kita pun jadi pemikiran yang baik, yang molek. Sabit itulah selepas pada tu, bagi orang yang sedar betul ni, Allah bagi ayatnya 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yakbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tuhan buat tanya, apakah mereka itu tidak tahu bahawa sesungguhnya Allah itulah, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Sebab itulah kita kena sedar kata kita ni orang bukan orang molek 100%.
Kalau kita sedar kata kita ni bukan orang molek 100%, kita berasa nak taubat. Di situlah apabila kita taubat, Tuhan lah akan terima taubat kita. Dan cara kita nak membersihkan diri kita, Tuhan kata wa ya'khuzus sadaqah. Tuhan akan terima, akan ambil sedekah-sedekah kita keluar tu bit tadi tu. Wa annallaha huwat tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu dialah yang maha menerima taubat dan menerima yang maha pengasihani. Dari situ maka Tuhan royak kata rana wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sebab itulah Tuhan pun suruh Nabi perakat kepada umat dia, katanya beramallah kamu, buat kerjalah kamu, beramallah kamu amalan baik, dan Allah akan tengok kepada amalan kita. Rasul juga akan tengok kepada amalan kita, dan orang-orang mukmin juga akan tengok kepada amalan baik kita. Dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada alam gaib, dan alam yang pakat tahu, katanya semua alam tadi tu kita akan tuju gi belaka. Dari situlah Allah akan nak goyak seekor-seekor satu per satu dengan apa yang kita kerja yang kita buat. Tu di antara ayat-ayat ibu bapa yang kasih sekalian. Nah, maka kita pergi kepada rakaat yang kedua. Nah, kita akan dengar pula ayat-ayat surah Taubah yang mana Tuhan royak katanya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzun 'azim. Ayat ni betul-betul Allah royak katanya Allah akan membeli daripada orang-orang mukmin itu akan diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Tuhan nak beli. Inilah orang panggil hidup kita merupakan satu perniagaan. Hidup kita ciwit rau ni ke kan thamธุรกิจ yang orang panggilธุรกิจ ciwit perniagaan hidup. Sebab tu kita nak jual siapa diri kita. Harta kita ni kita nak jual kepada siapa? Sebelum pada kita nak jual, kita kena beritahu, kita kena buat tanya dulu, katanya siapa yang kuasa beli diri kita? Siapa yang kuasa beli harta kita? Kalau kita boleh jawab situ, sedap kita buat kerja. Maka tak lain tak bukan orang yang kuasa nak beli diri kita, yang kuasa nak beli harta kita, iaitunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, manusia hak Tuhan nak beli diri dia dan hak Tuhan nak beli harta dia, iaitunya manusia yang mukminun saja. Innallaha ashtara minal mu'minin. Kalaulah manusia tidak beriman, Tuhan tak akan beli diri dia. Tuhan tak akan beli harta dia. Tengok, apabila Allah SWT nak beli cepat khusus daripada orang mukmin, Tuhan nak bayar dengan mugapa. Tuhan nak bayar dengan bi anna lahumul jannah. Tuhan nak bayar dengan syurga. Allahu akbar. Apatah lagi kalau lah orang-orang mukmin ni dia gerber diri dia, dia sia-selak diri dia ni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia habis nyawa dia di jalan Allah. Hak ni dah kemuncak sekali. Hak ni kemuncak sekali. Orang mukmin yang kemuncak sekali. Orang mukmin yang Tuhan nak beli, akak jual beli dia tu. Dan hak ni lah Tuhan kata, Allah Subhanahu taala ayat kata, inilah dia keuntungan yang sangat besar. Tu. Orang mukmin, orang lagu mana orang mukmin ibu bapa. Tuhan royak lagi dalam ayat 112, iaitunya at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun
ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini dia orang mukmin ni berapa? Orang mukmin ni iaitunya mereka itu adalah orang-orang yang suka bertaubat. Orang yang suka al-abidun, orang yang suka beribadat. Orang al-hamidun, orang yang suka memuji Allah. Orang puji Tuhan sokmo. Orang mukmin, orang yang apa panggil orang yang suka mengembara, orang yang suka pergi mari untuk nak cedok ilmu agama. Tu orang mukmin. Orang yang suka pergi mari, gi kok tu, gi kok ning, as-saihun tu, gi kok tu, gi kok ning tu. Orang yang mengembara, orang yang suka pacun pai. Pacun pai untuk apa? Untuk nak cari ilmu agama. Ibu bapa yang dikasihi sekalian. Bukan untuk nak pergi majak bukit semata-mata nak banyak bukit. Bukan semata-mata nak gatis sika, nak makan angin kodatu. Bukan semata-mata nak ambil keseronok ke dunia. Lagu tu tak masuk sifat orang mukmin lagi, disudutkan tong tiau. Nah, ni saihun ni sakut paut dengan tong tiau ni. Orang mukmin apabila nak tong tiau kepada tempat-tempat mana, dalam tong tiau mereka itu, dalam siahah mereka itu kena bertujuan untuk nak mencarikan, untuk nak mencedakkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ar-raki'un, orang mukmin orang yang suka rokok. Orang mukmin as-sajidun, orang yang suka sujud. Orang mukmin orang yang al-amiruna bil ma'ruf, orang yang suka suruh buat ma'ruf, buat baik. Dan wannahuna 'anil munkar, orang mukmin orang yang suka apa panggil lari daripada buat jahat, daripada buat mungkar. Tu dia kena anti benda-benda mungkar tu orang mukmin. Orang tak boleh terima kalau nampak kata benda-benda tak molek duk berlaku dalam masyarakat. Bagi orang mukmin tak boleh terima benda tu, dia kena cari juga jalan, cari matakan awak lagu mana nak biar benda-benda itu terhapus dalam masyarakat manusia. Itu orang mukmin. Dan orang mukmin tu juga wal hafizuna li hududillah. Orang yang pokpong, orang yang raksa, orang yang jaga hukum-hukum Allah. Hudud-hudud Allah, batas-batas Allah. Orang jaga kopkit Allah, hukum-hukum Allah. Sabit itulah kalau boleh buat lagu ni, Tuhan kata wa basyiril mu'minin. Jong hai kau di kat banda pu mukmin kan te. Berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ini ibu bapa dan kasih sekalian sebahagian ayat-ayat dalam surah Taubah yang kita akan nak dengar pada malam ni. Nah, dan kita pergi kepada masa pun nak habis dah nampak pesan tu. Nah, kita pergi kepada surah yang kedua yang mana panggil satu surah lengkap yang ada dalam juzuk yang sebelah ni, iaitu surah Yunus. Yunus ni seorang nabi, seorang rasul Tuhan lah. Nah, Allahu akbar. Surah Yunus yang mula dengan ayat alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Surah yang mulai dengan tuju kepada ayat-ayat Al-Quran. Al-Kitabil Hakim. Ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah, yang ada hikmah, yang ada pengajaran. Itu dia ayat-ayat Al-Quran ni. Nak lawan tak boleh dengan ayat-ayat lain, tak boleh lawan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran sajalah sebagai ayat-ayat yang terpenuhi dengan hikmah-hikmah, dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Oleh kerana dia adalah kalamullah. Sabit tu Tuhan buat tanya, apa boleh manusia ni berasa pelik, berasa tak boleh berasa tak boleh terima kalaulah kami nak mewahyukan ayat-ayat kami kepada seorang lelaki dari kalangan mereka. Apa boleh berasa pelik, berasa tak boleh terima. Sedangkan Tuhan royak katanya, Allah kamu itu, Tuhan kamu itu
Tuhan kamu itu adalah Allah allazi khalaqas samawati. Hak Allah Subhanahu wa taala. Allah duk tadbir urusan dia. Tu dia. Tak ada siapa nak boleh beri pertolong kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tu dia Allah. Zalikumullah, itulah dia Allah Rabbukum, Tuhan kamu hai manusia. Fa'budu, maka hendaklah kamu beribadat saja kepada dia. Afala tazakkarun, mun tak geti kurana. Mun tak boleh pengajaran kurana. Tu. Sebab akhirnya ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah sajalah kamu akan dikembalikan. Tempat kembali kamu tu kepada Allah semuanya. Dan janji Allah adalah sebenar. Janji Allah adalahความจริง, bukan ความเท็จ. Tu. Setelah itu banyak lagi ayat-ayat. Tapi ingat kata masa tak cukup pada kita. InsyaAllah itu di antara ayat-ayat yang kita akan sama-sama nak mendengar pada malam yang ke-11 ini. Dan cuba kita pergi tengoklah panggil satu surah Yunus ni, masya-Allah. Banyaknya ayat-ayat. Kalau kita kau perhati, kau sedap, kau perhati, kau kenal diri kita, kau perhati kita kau dekat dengan Allah, kau perhati kau sedap kita belajar Quran, kau perhati kita kau apa panggil hidup kita. Untuk hari ni sekadar ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.